Assalamualaikum dan salam sejahtera. Muhyiddin Yassin dituduh terlibat dengan rasuah. Apa sebab kerajaan menuduh Muhyiddin terlibat dengan rasuah? Dan betul ke tidak Muhyiddin terlibat dengan rasuah? Cerita dia macam ni. Mereka terkejut apabila Perikatan Nasional menang 74 kerusi di dalam pilihan raya umum atau PRU 15 baru-baru ini. Mereka tak boleh terima hakikat bahawasanya Perikatan Nasional iaitu PAS dan Bersatu menerima sokongan rakyat, terutama sekali sokongan orang Melayu dan orang Islam. Jadi mereka khawatir oleh kerana ramai penganalisa politik, penulis dan media antarabangsa dan juga tempatan telah memanggil ini green wave ataupun gelombang hijau. Hijau tu bermaknanya Islam lah. Bendera Islam tu hijau ataupun bendera PAS, logo PAS dia kata hijau. So hijau ni is representative of Islam ataupun Melayu. Bermaknanya orang Melayu, orang Islam di Malaysia sudah meninggalkan barisan dan pakatan. Dan hari ini orang Melayu, orang Islam sudah bersama Perikatan Nasional iaitu PAS dan Bersatu. Mereka khawatir yang 6 pilihan raya negeri akan datang ni, bulan Ogos ni, gelombang hijau akan sapu Terengganu, Kelantan dan Kedah, dan kemungkinan sarang pengundi bukan Melayu iaitu Penang dan Selangor. Juga kalau mereka tak sapu pun kemenangan untuk Pakatan Harapan akan merosot, akan menurun, dan mereka tidak akan menang begitu banyak kerusi di dalam PRN akan datang ini bulan Ogos. Mereka nak beri gambaran bahawasanya ini bukan gelombang hijau. Ini bukan orang Melayu sudah lari dan tidak lagi sokong Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional, tetapi orang Melayu sudah bersama PAS dan Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Jadi mereka nak bagi tahu yang sebenar ini bukan gelombang hijau. Orang Melayu, orang Islam masih bersama Pakatan dan Barisan. Sebabnya Perikatan menang sampai 74 kerusi ialah kerana Perikatan beli undi. Perikatan main politik wang. Perikatan telah merasuah pengundi untuk mengundi untuk PAS dan Bersatu. It's all about money. Ini bukan tentang sokongan, bukan tentang gelombang hijau, bukan tentang orang Melayu, orang Islam sudah lari dari kerajaan ataupun lari dari Pakatan dan Barisan, tetapi orang Melayu dirasuah, undi mereka dibeli oleh Perikatan Nasional. Jadi bermaknanya sokongan Melayu bagi Pakatan dan Barisan masih tinggi. Dan mereka akan menentukan yang Perikatan ataupun Bersatu tidak lagi boleh beli undi. Untuk PRN yang akan datang ni, 6 PRN yang akan datang bulan Ogos ni, mereka nak menentukan yang Perikatan pokai. Perikatan is broke. Perikatan don't have money anymore untuk nak beli undi. Jadi mereka beku akaun bank Bersatu. Jadi apabila mereka beku akaun bank Bersatu, bermaknanya Perikatan tidak ada duit lah. PAS memang tak ada duit. Yang ada duit ni is Bersatu. Jadi sekiranya bank akaun Bersatu ni dibeku, macam yang telah berlaku 2 minggu dulu,
untuk PRN akan datang ni tidak akan ada duit langsung. Dia orang tak boleh nak buat poster, tak boleh nak buat bendera, tak boleh nak bayar jentera, tak boleh buat apa. Dengan ailio basi saja dia orang akan menghadapi 6 PRN akan datang ini. Tapi dia orang tak boleh suka-suka beku bank account parti. Dia kena ada satu alasan, satu very strong justification, satu justifikasi yang membolehkan mereka membeku bank account bersatu. Dan justifikasi ini kenalah jenayah. Kalau suka-suka beku bank account bersatu sebab bersatu ada banyak duit dalam bank, having a lot of money in the bank is no crime. Itu bukan satu kesalahan, bukan satu jenayah. Kalau kita ada banyak duit dalam bank, tidak semestinya kita ni jahat atau duit tu duit haram. Jadi mereka buat tuduhan terhadap Muhyiddin. Mereka kata semasa Muhyiddin Perdana Menteri ni, Muhyiddin salah guna kuasa melibatkan 600 juta 600 bilion duit kerajaan. Tapi apabila SPRM kata mereka sedang siasat bukan 600 tapi 520 bilion, mereka terpaksa tukar cerita mereka. Oh, bukan 600 bilion, 520 bilion pula. Dan apabila Menteri Kewangan semasa itu, Tengku Zaiful, berkata kontrak kerajaan yang telah diberi semasa lockdown, semasa Muhyiddin Perdana Menteri dulu, hanya 92.5 bilion. Jadi mereka turun ke 92.5 bilion. Dan dari 600 turun ke 520, akhirnya 92.5 bilion duit kerajaan yang dikatakan Muhyiddin salah guna kuasa. Tapi bila Menteri Kewangan kata tak ada 92.5 bilion tu, termasuk dia kata 5 bilion untuk pembelian vaksin, lagi 1.2 bilion melibatkan kontrak untuk immigration, dan ini semua tidak ada penyelewengan oleh kerana yang 5 bilion duit untuk beli vaksin tu dibawa ke kabinet. Kabinet lulus, dan dalam kabinet tu bukan Muhyiddin seorang, ahli PAS pun ada, ahli UMNO pun ada di dalam kabinet. Jadi kalau kabinet salah guna kuasa, iaitu 5 bilion yang dibeli, yang dibelanja untuk beli vaksin tu salah guna kuasa, maknanya semua orang dah, collective responsibility, semua dalam kabinet tu akan terlibat. So akhirnya dia turun kepada 300 juta saja. So tengok, mula-mula 600 bilion, lepas tu 520 bilion, lepas tu 92.5 bilion. Sekarang ni tinggal 300 juta sahaja. Yang dikatakan Muhyiddin salah guna kuasa atau penyelewengan telah berlaku di dalam pelaksanaan kontrak atau pelaksanaan perbelanjaan tersebut. So dia orang kata 300 juta ni ialah duit yang Muhyiddin kebas, atau duit yang Parti Pribumi Bersatu telah curi duit rakyat. So dia beku bank account oleh kerana ada tuduhan rasuah atau tuduhan jenayah, maka ini membenarkan kerajaan membeku bank account tanpa salah guna kuasa ataupun jenayah ke ataupun tuduhan rasuah. Diorang tak boleh beku bank account. Jadi dengan tuduhan tersebut, maka memberi diorang legal grounds, iaitu mereka dibenar melalui undang-undang untuk beku bank account Parti Bersatu. Jadi apabila mereka beku bank account Parti Bersatu, bermaknanya 6 PRN akan datang ni bulan Ogos, 6 bulan lagi, perikatan tak ada duit. Bila perikatan tak ada duit, tak boleh nak beli poster, tak boleh nak beli bendera, tak boleh nak
beri perbelanjaan untuk jentera dan macam-macam lagi, maka perikatan akan kalah. 6 PRN bulan Ogos ni, perikatan akan kalah. Pasal dia orang khawatir, sekira perikatan masih ada duit, maka sekurang-kurang 3 negeri, Terengganu, Kelantan dan Kedah, perikatan akan sapu bersih. Sweep, clean sweep. Dan Pakatan dan Barisan mungkin tidak akan menang 1 kerusi pun dalam 3 negeri itu. Not even 1. So untuk menentukan yang perikatan tidak akan sapu bersih dan kemungkinan Kedah dan Terengganu boleh tumbang, dan mungkin Kelantan kalau masih menang pun menang dengan majoriti yang tipis, very narrow majority, mungkin 2 atau 3 kerusi majoriti sahaja. So they have to make sure perikatan is broke, perikatan ni pokai, perikatan ni tak ada duit sesen untuk nak belanja dalam pilihan raya. Dan ini hanya boleh berlaku sekira akaun bank perikatan atau akaun bank PAS dan Bersatu dibeku. Dan 6 bulan akan datang bila berlaku pilihan raya negeri, dia orang tak ada duit sesen untuk nak belanja. So they will break this monopoly yang perikatan ada untuk 3 negeri Melayu, dan dia akan tentukan yang ada peluang cerah untuk Pakatan menawan, ataupun kalau tak boleh menawan pun kurangkan majoriti untuk perikatan bagi mereka majoriti yang tipis. Taklah malu, kalau kalah pun taklah kalah dengan malu. That is a strategy. Jadi tuduhan yang Muhyiddin terlibat rasuah ni is fake. Yang tuduhan kata Muhyiddin atau Parti Bersatu kebas 300 juta ialah tuduhan palsu. Ia hanya tuduhan ini hanya untuk memberi justifikasi untuk beku bank account. Tanpa tuduhan tu, dia orang tak boleh, mengikut undang-undang, dia orang tak boleh beku bank account. They need that justification, legal reason, legal justification untuk nak beku bank account. So pasal itulah. Dan dia suruh SPRM siasat. Siasatan ni akan ambil masa. Selepas siasatan, kena panggil orang ni, panggil orang tu, interview dia, ambil statement dia, buat laporan, hantar ke AG, gedebuk-gedebak ujung tahun ataupun mungkin tahun depan baru boleh satu keputusan dibuat. Tapi kalau ujung tahun ni atau tahun depan, maknanya PRN yang 6 ni dah selesai lah, over already. So kalau mereka umum kemudian yang sebenar selepas siasatan kita tak jumpa apa-apa bukti yang boleh menunjukkan ada salah guna kuasa ataupun rasuah ataupun duit rakyat dicuri, tak ada. We don't find any evidence. Selepas kita siasat dengan begitu teliti, after a very detailed investigation, we found nothing. So over lah, cerita tu habis lah. Tapi cerita tu akan over selepas pilihan raya. Kemungkinan besar bermaknanya Pakatan boleh menang sekurang-kurang 5 dari 6 kerusi, kerusi yang mereka mungkin tidak akan menang sekira mereka tidak lumpuhkan perikatan. This is to lumpuhkan, to make sure that perikatan ni is immobile, tak boleh nak bergerak. So sekarang ni kita akan tengok tuduhan terhadap yang kata kontrak tu yang sebenar company tu tak kena mengena dengan Muhyiddin atau keluarga Muhyiddin. That company is a public company. Jadi dia orang punya tuduhan ni tidak berasas dan susah dia orang nak membuat kes terhadap Muhyiddin ataupun keluarga Muhyiddin, menantu Muhyiddin, tak kisahlah siapa. Very hard for them to make a case against them because memang dia orang tidak terlibat. Tapi ramai tak tahu. Oleh kerana macam Anwar kata, there'll be no smoke if there's no fire. Bermaknanya kalau ada asap tu mestilah ada api. So berasaslah tuduhan tersebut.
siapa saja boleh buat tuduhan, ya. Kalau kita nak buat tuduhan tanpa kita disuruh membuktikannya. So the issue is this now. They want to break kononnya this green wave ataupun gelombang hijau. Dan dia orang rasa gelombang hijau ni boleh dipecahkan, boleh dikalahkan sekira perikatan tidak ada duit. So the first thing we have to do is kita buat tuduhan rasuah. Dengan tuduhan tu kita beku bank account mereka, dan selepas beku bank account mereka berlaku 6 pilihan raya negeri, dan dalam 6 pilihan raya negeri itu perikatan kalah ataupun menang dengan satu majoriti yang sangat-sangat tipis. Bukan sapu bersih, bukan clean sweep macam PRU 15 baru ni. Clean sweep. So they won, kalah pun biarlah kita kalah dengan satu majoriti yang sangat-sangat tipis. Jangan kita di massacred, kita dipancung di dalam pilihan raya negeri macam berlaku dalam PRU 15. That is one issue. Now, what happened? Sekiranya penyokong dan pengundi mengetahui yang perikatan ni tidak ada duit, PAS dan Bersatu pokai, dan mereka tidak ada duit oleh kerana bank account mereka dibeku, dan bank account mereka dibeku atas tuduhan palsu, fake allegation, iaitu Muhyiddin ni terlibat dengan rasuah, Muhyiddin ni sapu duit rakyat. Dan oleh kerana itulah jenayah yang dilakukan oleh perikatan ataupun Muhyiddin, maka bank account mereka dibeku. Kalaulah penyokong dan pengundi tahu yang ini tuduhan palsu dan hanya alasan untuk nak beku bank account, maka ramai pengundi dan penyokong perikatan akan keluar dengan tidak berharap apa-apa bajet. Silap-silap yang kita tengok misalnya penyokong PAS, mereka bukan saja keluar tanpa duit, tanpa apa-apa, ya, tapi mereka akan belanja duit mereka sendiri di dalam pilihan raya. Bermaknanya penyokong mereka ni akan siap nasi bungkus, akan isi minyak motosikal, minyak kereta dengan duit mereka sendiri. Mereka tidak harap dah PAS ke Bersatu untuk membantu mereka, sebab mereka tahu PAS dan Bersatu tak ada duit. Kerajaan telah rampas duit PAS dan Bersatu. Kerajaan telah membeku bank account Bersatu, dan sekarang ni Bersatu terpaksa bergerak tanpa satu sen pun. So kemungkinan besar ramai penyokong dan pengundi yang menyokong PAS dan Bersatu akan bekerja dalam PRN akan datang ni bulan Ogos dengan bajet mereka sendiri. Mereka akan tanggung perbelanjaan semua on their own. Itu satu akan berlaku. And knowing the PAS culture, sebab saya pun lama dah duduk di Terengganu, 20 tahun, dan saya duduk dalam kampung PAS, di kampung di mana boleh dikatakan almost 100% penyokong PAS, maka saya tahu sekira mereka perlu berjihad, sekira mereka perlu bergerak untuk parti, mereka akan korban duit mereka sendiri tau. Mereka akan sedia makan, mereka akan buat ni, kalau nak buat kenduri sekalipun, perempuan-perempuan PAS akan keluar bekerja, dan orang kampung akan menderma kambing lah, menderma macam-macam, dan dia orang buat gotong royong, iaitu kita semua ni membantu parti, bukan saja tanpa dibayar, tapi dengan menggunakan duit kita sendiri. Ini budaya PAS, the PAS culture, di mana mereka bukan saja bercakap tentang perjuangan, tapi mereka berkorban untuk perjuangan dengan duit mereka sendiri. Dan kalau ini berlaku, gelombang hijau tu akan lebih dahsyat. Kerana orang PAS dan juga orang Bersatu akan marah. Mereka tahu kerajaan nak bunuh PAS dan Bersatu melalui membeku bank account mereka, melalui membangkitkan tuduhan rasuah,
Tapi itu semua tuduhan palsu dan tujuan matlamat membekukan bank account ialah supaya PAS dan Bersatu kalah pilihan raya negeri akan datang. Ini akan menimbulkan kemarahan orang Melayu dan orang Islam dan mereka will fight back even worse. So this may backfire. Gelombang hijau tu mungkin akan lebih dahsyat oleh kerana tindakan kerajaan terhadap perikatan dan tuduhan-tuduhan kononnya pemimpin-pemimpin perikatan termasuk Tok Guru Abdul Hadi Awang ni terlibat rasuah. Mereka akan fight back. Dan kemungkinan kali ini bukan saja perikatan akan sapu 3 negeri, tapi akan sapu 3 negeri dengan majoriti yang lebih tinggi dari pilihan raya dulu. So, kita kena tunggu dan lihat. We have to wait and see. Tapi sekiranya pengundi dan penyokong perikatan diberitahu melalui information campaign dan sebagainya bahawasanya kerajaan nak matikan Bersatu dengan PAS dan cara dia ialah dengan tuduhan rasuah dan membeku bank account, I think the grassroots, orang kampung, penyokong-penyokong pengundi, orang Islam dan Melayu will fight back. And kalau ini berlaku, dalam kerajaan membeku bank account, tetapi perikatan masih menang dan menang dengan majoriti yang tinggi, maka there is a message to the Pakatan dan Perikatan bahawasanya PRU 16 ni, sekira kerajaan tidak pandai menguruskan ekonomi negara, tidak pandai mentadbir ekonomi negara, dan rakyat akan bukan saja continue berterusan susah, tapi kesusahan tu bertambah lebih lagi. PRU 16 ni Pakatan is finish dan boleh dikatakan ada peluang cerah untuk Perikatan Nasional memenangi PRU 16 dan membentuk kerajaan akan datang. So Anwar dan Pakatan kena pandai sikit, because what you are doing, tindakan you ambil ni mungkin akan backfire, mungkin akan membuat penyokong dan pengundi lebih marah, dan kalau itu berlaku, kita akan tengok the first sign will be PRU akan datang ni. 6 PRU akan datang bulan Ogos, apa akan berlaku? Dari situ kita boleh tahu masa depan Pakatan ni cerah ataupun gelap. Assalamualaikum, salam sejahtera.